Saya jemput Yang Berhormat Sandakan. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahas Belanjawan 2023 ini yang begitu penting kerana ini adalah belanjawan yang pertama di bawah pimpinan Kerajaan Perpaduan di mana ia akan memetakan hala tuju masa depan negara kita yang baru dan membebaskan negara kita daripada kesan krisis ekonomi dan kesihatan semasa akibat pandemik COVID-19. Puan Speaker, pertama sekali saya mengalu-alukan peningkatan peruntukan belanjawan pembangunan untuk Sabah yang di mana telah menunjukkan peningkatan sebanyak 25% daripada 5.2 bilion pada tahun 2022 kepada 6.5 bilion pada tahun ini. Ini adalah satu permulaan yang baik dan ke arah yang betul untuk membangunkan negeri Sabah. Walau bagaimanapun, apa yang lebih penting ialah di mana dan bagaimana peruntukan ini akan dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Kita sering mendengar bahawa hanya separuh daripada apa yang diperuntukkan kepada negeri yang telah disalurkan untuk projek pembangunan yang disasarkan. Justru saya ingin bertanya kepada Menteri Kewangan, apakah peratusan projek pembangunan yang berjaya dilaksanakan di Sabah dari bajet 2022. Saya juga menggesa agar kerajaan dapat tampil dengan mekanisme yang terbaik dalam memastikan semua anggaran yang diperuntukkan dapat digunakan dengan berkesan dan cekap di Sabah. Tahap desentralisasi yang lebih tinggi atau kaedah pentadbiran yang menurunkan kuasa daripada kerajaan pusat kepada kerajaan negeri dan tempatan amat diperlukan untuk menjayakan projek berimpak tinggi di kawasan seperti Parlimen Sandakan yang jauh daripada Putrajaya. Dengan itu, bukan sahaja kita akan dapat melihat perwujudan lebih banyak peluang pekerjaan untuk warga tempatan, tetapi juga peningkatan gaji yang lebih lumayan. Meskipun saya menyokong penuh usaha kerajaan dalam memperkenalkan skim subsidi bersasar untuk mengurangkan kos sara hidup terutamanya bagi kumpulan B40 kita, tetapi dalam jangka masa yang panjang hanya melalui perwujudan pekerjaan yang berkualiti dengan gaji yang baik akan membantu rakyat Malaysia mengurangkan kesan peningkatan kos sara hidup dengan secara langsung. Puan Speaker, saya ingin menekankan beberapa projek berimpak tinggi di Sabah yang sangat penting yang perlu dilaksanakan dan disiapkan dengan secepat mungkin. Saya bermula dengan menaik taraf Pelabuhan Sandakan sebagai hub Selat Makassar. Sebagai sebuah bandar kedua terbesar di Sabah, Sandakan amat bertuah dengan sumber asli yang banyak dan merupakan pengeluar minyak sawit mentah atau CPO utama. Pelabuhan Sandakan juga merupakan antara pelabuhan ekspor CPO terbesar di negeri ini. Sabah terletak secara strategik di tengah-tengah wilayah BIM Niaga serta di sepanjang Selat Makassar iaitu laluan perkapalan global penting yang melayari Oseania dan rantau Asia Utara. Dengan pelabuhan Sandakan berdekatan dengan China dan Asia Utara, pelabuhan Sandakan boleh mendorong Sandakan untuk menjadi pusat maritim utama di sepanjang Selat Makassar dengan memberikan perkhidmatan pemindahan kargo, kapal yang untuk menyalurkan bekalan minyak, pembaikan kapal dan perkhidmatan logistik serta perdagangan dan kewangan untuk berkembang terutamanya antara wilayah BIM Niaga dan juga begitu juga kepada Sulawesi dan Papua New Guinea. Puan Yang di-Pertua, sebelum COVID-19, pelancongan merupakan salah satu penggerak terbesar pertumbuhan ekonomi di Sabah. Pada tahun 2019, Sabah telah mencatatkan kehadiran hampir 4.2 juta pelancong dengan anggaran pendapatan sebanyak 9.101 bilion. Jadi kami juga amat memerlukan pelan pemulihan pelancongan yang komprehensif supaya industri ini boleh bangkit semula. Selepas pemanjangan landasan kapal terbang Sandakan telah siap adalah sangat sesuai sekiranya ia dijadikan sebagai lapangan terbang antarabangsa kedua di Sabah dengan penerbangan langsung ke Singapura, Penang, Johor Bahru, malahan ke Hong Kong. Perhubungan udara yang lebih baik akan membantu mengembangkan lagi industri pelancongan kita.
Ia juga akan membantu mengurangkan tambang penerbangan yang lebih tinggi antara Semenanjung dan Sabah. Justru saya menyeru kepada Menteri Pengangkutan dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjadikan the missing link dengan izin kepada realiti yang juga merupakan perkara yang amat dinantikan oleh penduduk Sandakan selama ini. Selain itu, terdapat infrastruktur yang lain juga amat diperlukan di Sandakan di mana semua projek ini memerlukan perhatian daripada Kerajaan Persekutuan. Ia akan memudahkan pertumbuhan perdagangan, pelancongan dan ekonomi di Sandakan. Sebagai contoh, UTC Sandakan ataupun jeti pelancongan yang lebih baik, terminal bas bersepadu Sandakan Central yang sudah lama tertangguh untuk dimulakan pengoperasinya, kampus tetap untuk sekolah seni di Sabah, di Hub Pendidikan Sandakan, bangunan blok baru untuk Hospital Duchess of Kent sebagai hospital pakar meja di Sabah dan juga menaik taraf sistem pembentungan yang lama atau usang di Bandar Sandakan, bangunan-bangunan usang di Bandar Sandakan juga perlu diperbaharui. Tapak pelupusan sanitari yang sesuai untuk daerah Sandakan, jalan-jalan raya yang berlubang, lampu-lampu jalan yang tidak berfungsi dan sebagainya. Jadi saya memohon perhatian daripada semua menteri di dalam Kabinet Perpaduan yang terlibat. Puan Yang di-Pertua, pasca COVID-19 telah mendorong negara kita ke arah tenaga hijau dan di mana ini akan dapat membantu Sabah yang masih menghadapi bekalan elektrik yang tidak stabil sejak bertahun-tahun lamanya dan menyebabkannya kekurangan pelaburan dari kedua-dua sektor awam dan swasta dalam penjanaan tenaga. Malah untuk pantai timur Sabah ketika ini kami sedang menghadapi margin reserve negatif sebanyak 30% untuk penjanaan elektrik. Kami juga sangat bergantung kepada bekalan elektrik dari grid Barat Timur Sabah. Saya percaya ini adalah masanya untuk memacu dalam peralihan ke penjanaan tenaga hijau. Sabah mempunyai potensi yang sangat luas dalam penjanaan tenaga melalui solar, biomas dan biogas untuk mengurangkan kebergantungannya kepada bahan api fosil. Infrastruktur yang lebih baik dan insentif kewangan juga perlu diberikan untuk memperkenalkan segmen baru ini. Jadi masa untuk kita menerokak dan membina penjanaan tenaga solar berskala besar di negeri ini untuk tenaga hijau bagi menjana perkalan elektrik di Sabah. Puan Yang di-Pertua, era pasca COVID menyebabkan banyak perniagaan tradisional kita juga terjejas teruk semasa pandemik. Isu pengangguran juga khasnya amat membimbangkan di Sabah. Menurut statistik daripada Jabatan Perangkaan, dianggarkan kadar pengangguran kalangan belia di Sabah juga mencapai tinggi sehingga 20% susulan pemberhentian kerja dan penutupan perniagaan. Kita mengetahui kerajaan turut menyediakan 20 bilion dalam bentuk pinjaman kepada PKS dalam sektor bernilai tinggi menerusi syarikat jaminan pembiayaan perniagaan dan 10 bilion lagi pinjaman untuk PKS melalui Bank Negara Malaysia. Tetapi kemudahan pinjaman sahaja mungkin tidak mencukupi untuk membantu PKS. Kerajaan perlu membantu dari pelbagai aspek pembangunan serta menerusi program peningkatan kemahiran atau memperkasa kemahiran semula yang sedia ada untuk kalangan PKS ini. Saya juga amat teruja apabila saya tahu berkenaan pelan induk industri baru 2030 oleh kerajaan yang akan memacu hala tuju negara ke hadapan. Soalan saya adalah, apakah tumpuan kita dalam masa 5 hingga 10 tahun yang akan datang? Adakah ini akan berkisar kepada agro dan pertanian berteknologi tinggi untuk sekuriti bekalan makanan kita sendiri? Atau adakah ini berkaitan dengan sektor perbuatan automatik untuk memacu ekspor kita? Adakah satu pelan induk ini juga akan bersesuaian dengan setiap negeri dan wilayah di negara kita? Apakah jenis industri yang harus kita fokuskan untuk setiap negeri seperti Sabah yang masih mempunyai infrastruktur yang kurang membangun tetapi yang mempunyai ruang tanah yang banyak? Puan Yang di-Pertua,
kemungkinan besar kita juga memerlukan pelan untuk Semenanjung, satu pelan untuk Sabah dan satu pelan untuk Sarawak. Tidak sepatutnya dikumpul bersama. Jadi pengalaman lalu telah memberitahu kepada kita bahawa pelan tumpuan di bandar padat seperti Kuala Lumpur ini juga menekankan akan keperluan untuk tahap desentralisasi yang lebih tinggi untuk negara kita bekerja dengan lebih baik. Jadi jangan hanya sehingga satu flyover yang dipohon oleh warga Sandakan oleh kerana kesesakan jalan di Bulatan Helang dan Bulatan Buaya Batu Tujuh Sandakan tidak dipertimbangkan. Adakah ini adil? Jadi Semenanjung, Sabah dan Sarawak masing-masing mempunyai kekuatan dan kelebihan masing-masing. Kita harus berusaha untuk bekerjasama antara satu sama lain untuk membolehkan pengagihan pertumbuhan ekonomi yang sama rata di seluruh Malaysia. Jadi dengan itu saya memohon menyokong bajet kali ini. Salam Malaysia Madani dan sekian dan terima kasih. Sekarang saya jemput Yang Berhormat